Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahra. Fokus berita tengah hari mengenai lawatan Premier Sarawak Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg dan rombongan ke Taman Bishan Ang Mo Kio di Singapura pada Jumaat. Dalam sesi lawatan selama sejam, anjuran pihak pengurusan Taman Negara Singapura di taman berkeluasan 62 hektar itu, Premier Sarawak dan rombongan diberikan penerangan tentang kepentingan mengambungkan pembangunan landscape taman dan bandar dengan pengurusan air dan langkah intervensi banjir bagi mewujudkan persekitaran berdaya tahan terhadap banjir di kawasan bandar. Selepas itu, Premier Sarawak dan rombongan turut diberikan taklimat berkaitan reka bentuk dan konsep taman sekaligus menunjukkan projek intervensi banjir yang telah berjaya di seluruh dunia. Taklimat itu juga menyentuh mengenai pembangunan semula kawasan Bukit Asek berkeluasan 200 hektar di Sibu bagi mengikuti konsep sama yang bakal membantu pembangunan komuniti setempat. Turut mengiringi Premier Sarawak dalam lawatan tersebut, Timbalan Premier Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Mingti, Pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu Clearan Ting Ing Ho. Pada sebelah petang, Premier Sarawak menghadiri taklimat mengenai pelan induk pembangunan terminal perindustrian di Sarawak oleh sebuah syarikat perunding infrastruktur dan perancangan bandar milik Kerajaan Singapura. Hadir sama dalam taklimat tersebut ialah Timbalan Premier Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan. Berita seterusnya, komuniti berkeperluan khas di negeri ini sentiasa diberi perhatian oleh Kerajaan Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Kesejahteraan Komuniti Sarawak Muhammad Razi Sitam, pelbagai bengkel dilaksanakan bagi mencari inisiatif terbaik untuk membantu golongan istimewa tersebut. Without a doubt, a safe and inspiring environment supports the development of special need person and raise their level of independence. Architects in such a project work towards coming up with architectural designs that portray special need-friendly features. The idea is to create space with the highest level of accessibility for users with a broad spectrum of disabilities. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis penutupan Bengkel Pusat Komuniti SNCC di sebuah hotel di sini pada Jumaat. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis penutupan Bengkel Pusat Komuniti SNCC di sebuah hotel di Kuching pada Jumaat. Hadir sama dalam program tersebut ialah Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Dr. Rashidah Abdul Hassan, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Noriah Ahmad serta pegawai kerajaan lain. Seramai 50 peserta telah mengikuti bengkel selama 3 hari itu. Paparan seterusnya di Bintangor. Para penjajah di Pasar Tamu Bintangor diseru agar mendaftar dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Skim baru diperkenalkan di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Datuk Ding Kuang Hing berkata, dengan menjadi ahli skim tersebut, para penjajah akan mendapat pelbagai manfaat seperti perlindungan diri sendiri dan tanggungannya di samping mendapat rawatan perubatan, pemulihan jasmani dan latihan vokasional. Katanya individu bekerja sendiri yang mencarum di bawah skim ini akan mendapat perlindungan bermula dari tarikh dan masa caruman dibayar dan diperakui menerusi resit bayaran caruman. Jelasnya lagi, skim tersebut terbuka kepada warga negara Malaysia atau permastotin tetap tanpa mengira had umur dan individu yang menjalankan pekerjaan sendiri untuk mencari nafkah. Datuk Ding berkata demikian ketika ditemui dalam program pendaftaran terbuka skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Anjuran Perkeso bahagian Sarike di Pasar Tamu Bintangor pada Khamis. Manakala di Bintulu,
Kejadian kebakaran yang berlaku di Kampung Sibiu baru-baru ini mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming. Ketika ditemui di Kampung Sibiu, Bintulu pada Rabu, beliau menzahirkan rasa simpati terhadap mangsa kebakaran itu. Katanya walaupun Kampung Sibiu bukan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Batu, tetapi atas dasar prihatin, beliau terpanggil untuk menghulurkan bantuan dan sumbangan kepada mangsa terjejas. Dalam hal itu, Johnny Pang berharap Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan JPBB Bintulu turun padang untuk meninjau sekaligus mencari inisiatif bagi membantu mangsa dalam menangani kos kediaman yang tinggi di Bandar Bintulu. Beliau juga mempelawar syarikat-syarikat multinasional untuk sama-sama tampil menghulurkan bantuan menerusi tanggungjawab sosial korporat mereka. Sebelum ini, mangsa-mangsa kebakaran telah mendapat bantuan daripada Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing, Pusat Khidmat Masyarakat Dun Jepak, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan individu perseorangan. Di Lingga, seramai 60 orang individu yang tidak mempunyai akaun bank menerima bantuan keluarga Malaysia Fasa 2 di Pejabat Daerah Lingga pada Rabu. Difahamkan penerima bantuan melibatkan penduduk dari luar bandar menerima pembayaran secara tunai yang mulai mengunjungi kaunter seawal jam 8 pagi. Proses pembayaran bantuan tersebut berjalan lancar dan selesai lebih kurang pada jam 4 petang. Antara agensi yang terlibat adalah Perbandaraan Malaysia Sarawak, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Bank Simpanan Nasional. Berikutnya di Betong, Pejabat Residen Bahagian Betong bersama kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia mengenai matlamat pembangunan Lestari All Party Parliamentary Group Malaysia on Sustainable Development Goals APPGM-SDG mengadakan mesyuarat di Pejabat Residen Bahagian Betong pada Khamis. Mesyuarat yang berlangsung selama 3 hari bermula dari 7 sehingga 9 Julai itu dipengerusikan oleh Timbalan Residen mewakili Residen Bahagian Betong Mahra Saleh dan taklimat disampaikan oleh Pegawai Penyelidikan Projek APPGM SDG Wilayah Sarawak Profesor Madya Dr. Zaid Muarifuddin Syukri Nordin. Ia bagi mengenal pasti isu-isu setempat berkaitan ekonomi, sosial dan alam sekitar serta mencadangkan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan menggunakan pakai pendekatan SDG. Turut diadakan sesi dialog bersama wakil-wakil penduduk tempatan dan agensi-agensi kerajaan, persekutuan dan negeri bagi mengenal pasti isu-isu berbangkit di peringkat kawasan Parlimen Betong sebelum beberapa projek penyelesaian dijalankan bagi mengatasi masalah-masalah tersebut. Parlimen Malaysia telah menubuhkan APPGM SDG pada bulan Oktober 2019 yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen, orientasi fahaman politik, ahli akademik di institusi pengajian tinggi tempatan dan pertubuhan-pertubuhan masyarakat awam di Malaysia. APPGM SDG juga telah mendapat peruntukan daripada Kementerian Kewangan Malaysia dan dimandatkan untuk melaksanakan penglokalisasian matlamat pembangunan Lestari SDG di beberapa kawasan parlimen yang terpilih di seluruh Malaysia. Kumpulan ini dikawal selia dan disokong penuh oleh pihak Parlimen Malaysia, Kementerian Kewangan dan Unit Perancang Ekonomi. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Ukas Channel di YouTube. #menyebarfakta Salam Ukas.